Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam perbincangan Latih to Be. Kali ini kita akan membincangkan soalan-soalan set 9 tahun 2014. Baiklah, terus kepada soalan nombor 21. Ajaran sesat ialah amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan atau bercanggah atau bersalahan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini adalah ajaran sesat. Lepas tu dia kata hakikatnya dengan Al-Quran dan Sunnah, jawapan dia adalah bertentangan, bercanggah. Okey. Antara ciri kesesatan ajaran taslim ialah menganggap pengasasnya. Jadi dia nak sekarang ni kita ingat pengasas ajaran taslim. Inilah dia, nama Haji Muhammad bin Syafi'i atau dikenali juga sebagai Haji Muhammad Matahari. Dan mereka kata dia seorang pemimpin yang maksum. Apa dia maksum ni? Maksum ialah tidak melakukan kesalahan dan dosa, terhindar daripada salah dan dosa. Inilah kita panggil ajaran sesat. Sebabnya maksum ni adalah sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Okay, soalan seterusnya, syarikat ialah, inilah definisi syarikat: perjanjian, perkongsian atau kerjasama terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara kedua pihak atau lebih. Ini ialah definisi syarikat. Pelajar-pelajar boleh ingat lah. Okey, sekarang kita tengok struktur organisasi Mahkamah Syariah di Malaysia. Ini adalah soalan ulangan set yang lalu. Okey, Mahkamah Rendah Syariah di setiap daerah. Dan selepas Mahkamah Rendah ni, peringkat yang lebih tinggi, mahkamah yang lebih tinggi ialah Mahkamah Tinggi Syariah, dan diikuti selepasnya Mahkamah Rayuan Syariah. Okey, soalan seterusnya. Masa bercukur bagi orang yang mengerjakan umrah ialah selepas mengerjakan sa'i. Baiklah, untuk ibadat umrah kita ulang kaji sedikit. Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa dengan syarat tertentu. Untuk umrah kita keluar daripada tanah haram ke tempat niatlah miqat semakani, Ja'ranah, Tanaim atau Hudaybiyah, berniat ihram. Lepas tu balik masuk ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan bercukur. Selesai dapat satu umrah. Okay, soalan seterusnya, balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Penyataan ni adalah pengertian dosa. Dosa-dosa ni ialah balasan buruk sebab melakukan larangan Allah. Okey, 3 unsur yang perlu dielakkan bagi mengharuskan sesuatu insurans, atau kita sebut nak beli polisi insurans. Kena elak gharar, benda yang tak jelas, tak pasti, judi dan riba. Okey, jemaah haji yang menunaikan haji melalui penerbangan terus ke Madinah akan berniat ihram di nama tempatnya Zulhulaifah. Bila jemaah haji Malaysia terus ke Madinah, mereka akan berada di Madinah beberapa hari. Lepas tu barulah mereka akan ke Mekah. Mereka akan melalui tempat ni lah, nama Zulhulaifah atau Bir Ali. Okay, soalan seterusnya, kitab karangan Imam Ahmad bin Hanbal mengandungi 40,000 hadis ialah Al-Musnad. Apa nah? Kitab Imam Ahmad bin Hanbal bidang hadis ialah Al-Musnad. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah muncul tokoh-tokoh ulama yang mengasaskan mazhab fiqh, iaitu ini ialah nama-nama tokoh imam 4 mazhab kita: Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Okey, soalan seterusnya, jenis-jenis dam. Okey, kesalahan tidak wukuf di pada Arafah, tidak melontar jamrah, mengerjakan haji tamattu' dan tidak melakukan tawaf wida'. Okey, untuk tajuk dam ini ialah soalan ulangan set yang lalu. Pelajar-pelajar boleh rujuk video Ustazah sebelum-sebelum ni. Ustazah dah ajak tentang jenis-jenis dam dan kesalahan-kesalahan yang mereka buatlah menyebabkan dia akan jadi tertib dan takdir, tertib dan ta'dil, apa itulah kan
Jadi kamu tengok yang ni ialah jawapan dia tertib dan takdir. Okey, soalan seterusnya, pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah diberi Abu Mansur Al-Maturidi. Jawapannya adalah Abu Hasan Asy'ari. Dua orang imam ini ialah pelopor fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, tempat tumpuan masyarakat Eropah untuk menimba ilmu pengetahuan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah ialah kota Andalus. Ini pun soalan ulangan. Antara dasar pentadbiran Khulafa' Ar-Rasyidin, khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan Majlis Syura, ahli Majlis Syura dan ijtihad. Ijtihad ialah usaha untuk mengeluarkan hukum atau sesuatu fatwa berdasarkan ilmu, berdasarkan nas lah. Okey, nama dia ijtihad. Okey, mencabut atau mencukur bulu kening dilarang kerana mengubah ciptaan atau apa-apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan seterusnya, Rasulullah amat menitik beratkan umatnya agar melakukan amalan setiap kali hendak menunaikan solat. Jawapan ni ialah bersugi atau gosok gigi ataupun memberus gigi. Okey, soalan 37 hingga 40 diberi pilihan jawapan. Pilihan jawapan ada banyak, soalan ada sikit. Maka kena pilih betul-betul supaya tak tersalah pilih jawapan. Okey, soalan 36. Talak ialah talak 1 atau talak 2 yang belum tamat eddahnya. Suami boleh merujuk tanpa akad dan mahar yang baru. Okey, disebut merujuk. Jadi talak ni ialah talak raja'i. Soalan seterusnya 37. Talak yang menyalahi peraturan syarak ialah talak bid'ai sebab disebut dah menyalahi peraturan. Jawapan dia bid'ai. Bid'ai ni ialah benda yang diada-adakan lah, yang menyalahi peraturan syarak. Okey, soalan 38. Wukuf amalan dilakukan bermula gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Jawapannya adalah wukuf ataupun wukuf di Padang Arafah. Jawapan dia wukuf. Okey, soalan amalan yang dilakukan selepas gelincir matahari pada hari Tasyrik hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah ialah melontar di ketiga-tiga jamrah. Sebab disebut hari Tasyrik hingga 13 ni, jadi melontar 3 jamrah. Okey, sekian untuk kali ini set 9 tahun 2014. Moga dapat bantu pelajar untuk mengingat dan menghafal isi pelajaran dan jawapan-jawapan yang telah dibincangkan. Selamat belajar. Terima kasih.